Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 6 hari bulan 3 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 19 sehingga ayat 35. Tak boleh nak ringkas dah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut sifat manusia ni halu'. Ada 3 sifat buruk manusia: halu'a, jazu'a, manu'a. Ini sifat buruk manusia ni. Halu' ni mudah resah. Resah ni maknanya bila ada dapat benda-benda yang tu, dia jadi tak sabar. Orang panggil tak sabar. Jazu', gelisah, tak tenang. Manu', kedekut. 3 sifat: halu'a, jazu'a, manu'a. Resah, tak sabar, mudah resah dan bakhil. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan illal musallin, kecuali orang yang ada 10 sifat. 10 sifat ini, maka dia terkeluar daripada sifat buruk yang 3 tadi. Sebab tu anda kata, walaupun ayat ni banyak, bilangan dia kita tak nak cut. Sebab dia sifat tu biar lengkap 10 perkara. Jadi kita ambil lah secara ringkas-ringkasnya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 1291. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil kedekut. Dia panggil halu'a, ay syadidal hirs, tamak, loba. Itu dia panggil qalilus sabri, tak kurang sabar. Jadi manusia ni sifat dia kurang sabar, tamak. Mana halu. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah, gelisah. Jazu' ay kathiral jaza'i. Al jaza' naqidus sabri, maknanya tak sabar, tidak sabar. Jadi itu sok manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Manu' maknanya tak bagi. Duit aku. Apa kau nak minta-minta, kau punya tak ada hak. Ini dia panggil manu'. Maknanya 3 sifat buruk ini ada pada manusia, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka ni je orang yang selamat, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala keluarkan kita daripada 3 sifat buruk ini, dan Allah masukkan kita dalam sifat bermula ayat 22 sampai ke akhirnya, insya-Allah. Para jemaah sekalian, dia panggil munasabah.
Munasabatul ayah. Susunan ayat ini apa munasabah dia? Lamma kana min a'jabil ajabi, di antara benda yang ajaib, yang pelik, yang berlaku kepada manusia ni, an yuqbila ala dunya ahadun, nak juga kita kepada dunia walaupun kita dengar ancaman daripada Allah Azza wa Jalla, siapa ambil dunia tinggal akhirat, siapa yang ambil yang haram tinggal yang halal, maka mereka akan menerima bala bencana yang begitu dahsyat. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, sifat tabiat manusia tu ada 3 sifat. Resah, tak sabar, bakhil. Illa man hafizahullah, kecuali orang yang Allah Ta'ala jaga dia dengan 10 sifat. Yang bersifat dengan 10 sifat nanti, orang tu orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla daripada bersifat sedemikian. Allahumma ja'alna minal salihin. Ya Allah, jadikan kami ini di kalangan orang yang bersifat dengan 10 sifat, yang sabar, yang tidak bakhil, yang tidak mudah resah. Baik, kita ambil satu-satu. Innal insana khuliqa halu'a, ay tubi'al insan wa rukibu. Manusia ni menjadi tabiat dia. Semua tabiat semula jadi, yang telah terpasang nafsu dalam jiwa dia tu syiddatil harsi, oleh kerana dia sangat tamak, bila tak dapat dia jadi resah, jadi tak sabar. Kita nak benda-benda ni tak dapat, kita mengamuk. Bila dapat, mana dia tak bagi pula, bakhil pula. Ay fala yashkurunallah ala ni'ma'i, mereka tidak syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat. Wala yasbiruna ala dharra, mereka tidak sabar menghadapi kesusahan. Itu sifat siapa? Sifat sebahagian besar manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, syarru ma fi rajulin. Dengar ni. Di antara sifat buruk yang ada dalam diri seorang manusia, laki-laki itu, termasuklah perempuan, syuhun hali'un, melampau dia punya bakhil. Bakhil. Orang panggil kupik hangit. Bakhil sangat. Bakhil. Wajubnun khali'un, dan penakut yang sangat-sangat takut. Orang penakut ni lemah jiwa. Dia takut ni ada 2 pada jemaah sekalian. Takut kepada tabi'i, seperti kita takut pada serigala, takut pada harimau, takut ke buaya, itu dia panggil tabi'i. Benda tu biasa. Kenapa lari tu? Ada harimau. Tak apa. Orang kata, orang penakut ni tak kuat akidah. Akidah sangat. Pergi dekat harimau tu nak tahu akidah. Tapi kalau nak berkata benar, takut juga. Isteri awak tak tutup aurat, kenapa tak tegur? Oi, tak boleh. Dia panggil first lady ni, tak boleh kacau dia. Kalau kata, itu pondan. Itu penakut yang dicela pada syarak. Sebab takut mempertahankan yang benar, takut mencegah kemungkaran, ini sifat buruk dalam jiwa manusia. Jubnun khali'un. Dia kata, syadid, terlalu takut sampai tak boleh nak kata benda benar. Itu manusia yang rusak. Jangan main. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahahahu jam'un minal muhaqqiqin. Wa an Amr bin Taghlib. Ni jaga dengar nama ni. Amri bin Taghlib radhiyallahu anhu, sahabat dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni u'tir rajula wa ada'ur rajul. Nabi bila berdapat harta ghanimah, tawanan Hawazin di Ja'ranah tu, dia bagi pada orang Mekah, dia tak bagi pada orang lain.
Kata Nabi, wallazi ad'u ahabbu ilayya minal ladzi u'ti. Orang yang aku tak beri lebih aku sayang daripada orang yang aku beri. Baik. U'ti aqwaman lima fi qulubihim minal jaza'i wal halak. Aku beri kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, orang apa ni, orang-orang gedebel Quraisy yang baru masuk Islam ni, sebab mereka ni tamak, mereka ada sifat tak sabar. Kalau tak bagi mungkin dia lompat balik jadi kafir. Aku beri. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Aku tak beri ni, aku serahlah kepada Allah Ta'ala orang yang telah memiliki hati yang baik dan sifat jiwa yang tidak tamak. Jadi sahabat-sahabat muhajirin Nabi tak beri. Ansar, maaf, terbalik. Sahabat yang Ansar Nabi tak beri. Dia beri pada muhajirin. Maka timbullah desah-desuh, cakap-cakap yang tidak baik di mana? Di Ja'ranah. Nah, cerita Ja'ranah kita baru ni. Cerita jadi Nabi panggil. Aku beri kepada orang ni yang baru masuk Islam ni, mu'alaf ni. Ni hati dia ni, jazak. Sehingga kata di penerima 100 ekor kambing kau unta, dia kata, aku lepas pada dapat hak ni, dapat ni. Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aku sayang. Tengok. Kadang-kadang kita kena beri orang-orang hak nampak culah dengan masjid ni, kena ajak dia. Pergi depan tangga dia, mari. Kita ajak pergi minum air. Ajak pergi makan apa-apa, kemudian bawa dia ke masjid. Nak menjinakkan orang. Ini Nabi kata. Jadi orang yang aku beri bukan mana aku sayang. Orang yang aku tak beri lebih aku sayang. Sebab akidah mereka mantap. Yang ni mereka lemah, aku beri. Hadal hadis akhrajahu al-Bukhari. Baik. Iza massahu syarru jazu'a ay iza asabal insana bala'un. Bila Allah Ta'ala beri bala pada manusia, kafakrin, fakir, sakit, kehilangan orang yang disayangi, yajza', tak sabar, bertempik, melaung, meratap, ini bahaya. Jadi sifat ini buruk. Hari ini duk meratap di alam maya dia panggil. Isteri mati hari-hari duk puh gambar bini. Apa penyakit macam ni? Tak usah duk post. Doakan dia kebaikan. Mula-mula puh gambar bini hok mati tu. Tak ada naik rupuk lagi, bini lain dah pula, dah terlupa dah tu. Duk puh bini ni pula makan roti canai pula. Manusia gitulah perangai, menunjukkan tidak sabar. Wa idza massahul khairu manu'a. Ai wa idza asabal insana khairun wa ni'mah. Bila manusia dapat kebaikan, dapat nikmat, fasara ghaniyan katsiral mal, bila dia kaya, banyak harta, banyak projek, fa innahu yaghdu syadidal bukhli, dia jadi bakhil pula dah. Fala yunfiquhu fi ta'atillah, dia tidak infak pada jalan Allah. Wala yu'ti minhu zawil hajah min ibadillah, dia tidak infak, tidak nafkah, tak tolong hamba-hamba Allah Ta'ala yang berhajat kepada bantuan. Rugilah orang lagu ni perangai. Rugi ke tidak? Sangat rugi. Summa istasna Allah Ta'ala man ittasafa bis sifatil ashri, tulis tepi ayat tu, kecuali tak ada pada orang sifat 3 yang buruk ini pada orang yang mempunyai 10 sifat yang akan saya sebut ni. Tulis. Sifat yang pertama, illal musallin. Kecuali, bermula kecuali itu nombor 1. Kecuali orang-orang yang menjaga salat. Illal musallin al-muttasifina bil awsafil atiyah. Orang salat, orang yang jaga salat, yang bersifat dengan terkeluar dia daripada sifat tadi, fahum sabiruna fid dharra, mereka lah orang yang sabar ketika susah, syakiruna fis sara, orang yang syukur ketika senang. Jadi orang yang betul-betul salat, tak ada stres, tak ada apa. Ni ada kita dengar orang bercakap, puah we tak ada kerja. Mana tak ada kerja orang mukmin? Paling tak ada kerja lain, baca Quran. Tak ada kerja, zikir. Tak ada kerja, selawat.
Mana ada tak ada kerja? Kita ni selalu ada kerja. Pagi-pagi lepas solat baca zikir lepas solat. Habis solat pada waktu pagi baca zikir pagi. Habis zikir pagi mari waktu petang ada zikir petang. Tak ada manusia yang beriman berani mengatakan dia tak ada kerja, dia puas, dia free lah. Orang mukmin tak free. Orang mukmin mulut berzikir. Orang free ni ada penyakit-penyakit. Dia manusia dua je. Sama ada kita sebut nama Allah atau sebut nama orang. Sebut nama Allah bahagia, sebut nama manusia celaka. Na'udzubillah. Illal musallin, orang yang salat. Satu, sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, alladzina hum ala salatihim daimun. Iaitulah orang yang menjaga, mengerjakan sembahyang yang berterusan. Mana bukan sakat solat saja. Solat mana tu? Solat yang dia jaga supaya solat dia tu sempurna, berkualiti, baru jadi. Ini yang jadi masalah kita hari ni. Ia duk menipu orang ni. Allahu Akbar. Allah Ta'ala lah selamat kita. Selamatkan keluarga dan kawan-kawan kita. Ni hari-hari keluar berita hari ni. Semalam 400 orang terkandas. Nak pergi umrah tak boleh, tak ada tiket. Hak sedih lagi nak duduk Mekah dah, nak balik tak boleh. Travel aja tak beli lagi tiket balik. Mainnya visa online ni, dia boleh beli, tak ada tiket pun tak apa. Lama dulu tak boleh. Nak keluar visa kena ada tiket. Sekarang ni boleh. Mana kaki penipu tu duduk Mekah. Pergi umrah, pergi haji, serba besar atas kepala, tak pada atas kepala, tak atas bahu. Tipu orang. Nak kata apa? Sebab dia tidak salat daimun. Orang yang salat, orang tak menipu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran lain, dalam ayat lain, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sendiri mencegah, menghalang manusia daripada melakukan benda keji dan benda mungkar. Tiba-tiba awak salat, awak tipu orang. Salat apa awak ni? Ini masalah kita. Masalah dia, sebab itulah hikmat, tanda ni pelajar. Hikmat Allah Ta'ala beri solat kepada Nabi SAW 50 solat. 50 solat setelah kita kaji, setelah kita kali. Satu hari 24 jam, kali dengan 60, jadi 1440 minit. Bagi dengan 50, bermakna setiap 28 minit, ada satu solat. Orang solat, orang tak buat kerja benda tak baik. Jadi kita ni walaupun kita duduk di mana-mana, konsep hidup kita ni salatun daimun. Salatun daimatun. Mana duduk sentiasa solat, jiwa tu jiwa solat, dia tak akan menipu orang. Kalau duduk menipu orang tu, dia panggil solat rutin. Solat rutin saja, tapi tidak solat hakiki yang memenuhi SOP, khusyuknya, dengan khuduknya, dengan tazallulnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam menunaikan salat. Allahu Akbar. Ini masalah kita. Dua dah kita. Ay alladhina yuwazibuna ala ada'i salawatihim al-fardhu ala al-wajhi as-sahih fala yatakhallafuna anha wa la yatrukuha. Dia tidak akan tinggal salat, dia akan jaga salat, dia akan sempurnakan solat dia. Orang ni orang selamat. Dua. Yang ketiga, sifat yang ketiga, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Jadi dalam harta kita ada bahagian orang miskin. Maka kata ulama, harta itu harta zakat. Harta apa tu? Harta zakat. Zakat ni banyak ke sikit? 1/40.
Mana kalau kita ada milik aset 40 juta, zakat dia 1 juta ya. Allah banyaknya ustaz weh abu anak ambil mana 40 juta. Pergi Indonesia jumpa lah. Boleh apa nak jadi jutawan? Tak. Masa lagi melawat Indonesia tu dengan ketuk-ketuk guru pondok ni. Kita tanya orang hak tukar duit tu, kata 1 juta berapa pak? Dia kata RM300 ke apa, lebih kurang. Kata tukar 300 belakang, biar boleh 1 juta hari ni. Baru nampak sedap jalan. Berapa duit? Juta rupiah. Yang pentingnya, dalam harta kita tu ada hakun 2 kumpulan manusia. As-sa'ili, mana orang duk minta sedekah. Minta, kita bagi. Wal mahrum, al-mahrum ni siapa? Al-muta'affif. Alladhi la yas'alun nas. Orang yang baik jiwa, baik nafsu, tak jaga air muka, tak pergi minta sedekah sana sini. Ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik, orang yang tak meminta-minta. Tapi masalah kita hari ni, kalau tak minta, tak tahu. Kalau orang tak minta, tak tahu. Karena itulah di antara kelebihannya, Nabi SAW menggalakkan kita sedekah kepada orang yang tak minta. Orang tak minta. Laisal miskin. Dalam hadis kata, laisal miskin, bukanlah orang miskin orang yang duk mencari suap nasi sana suap nasi sini, minta sedekah sana dekat. Bukan orang miskin tu. Itu peminta sedekah. Orang betul-betul miskin, orang yang berhajat, dia tak minta. Ini tanggungjawab kita. Dalam keluarga kita ni ada tidak orang miskin? Ada ke tidak? Siasat. Mak saudara kita ni, pak saudara kita, sepupu kita, miskin ke tidak? Anak 10. Kerja menoreh kita. Hari hujan pencin, hari panas menoreh. Boleh pendapatan kita kata 1,000 sebulan. Ni orang ni kita kena bantu. Tokellah 1,000 boleh, dengan anak 10 cukup. Bagi bantuan. Dia tak minta. Itulah orang yang baik. Itu kita masalah kita sekarang ni. Orang yang minta kita beri. Orang tak minta kita abaikan lah. Jadi Nabi kata, orang yang betul-betul kena tolong, yang afdal kita beri bantuan, orang yang miskin, baik jiwa, baik nafsu, tak minta dengan orang. Tapi terbiarlah dia. Orang duk minta ni, orang dapat ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Ana ingat dulu waktu kita kena banjir. Bila orang NGO mari masuk kapur ni, berebut pakat nak pasal kemah tepi jalan. Orang duk belakang tu, tak dapatlah berat. Dia duduk belakang. Lepas kita pesan kepada NGO ni, kalau nak bagi bantuan, jangan hidup ambil orang duduk tunggu tepi jalan tu. Orang tu kaya dah tu. Berah dia berguning. Berlari di atas rumah berah. Mesti orang dalam-dalam tu. Yang terbiar tu. Kalau orang luar tu mari minta nak duduk buat kemah sini, kau kena marah, kena hampak. Tamak, halu. Allahu Akbar. Manu, na'udzubillah. Jadi kita kena ada orang. Orang yang tak minta itulah orang yang patut kita beri. Setelah kita kena pasti mereka berhak, mereka sangat berhajat. Lisaili wal mahrum, ada bahagian kita. Kita kena tahu. Allahu Akbar. Sifat yang keempat, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Itu nombor 4. Dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang saleh sebagai buktinya. Jadi orang yang yuqirruna, orang yang percaya, yakin dengan hari kiamat, dia tak yakin saja. Dia akan buat apa? Ibadat, buat amal. Saya yakin saya akan mati. Saya yakin saya akan bertemu Allah. Amalan mana? Tak ada. Lah, yakin tak kuat. Orang yakin, tu saya kata apa? Ni orang duk cari lombor biji lah, lombor mah lah apa benda. Siapa tertimbun masuk dalam lubang. Kira apa? Dia yakin ada mah situ. Kita yang yakin dengan janji Allah Ta'ala ni, kenapa tidak kuat? Sebab itulah semalam kita kempen nak selesaikan tanah-tanah wakaf. Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, sayangi harta anda. Sayangi harta anda.
Macam mana kita nak sayang harta kita? Dengan kita sedekah, barulah jadi milik kita. Selagi harta masih lagi dalam akaun, walaupun nama kita, tanah-tanah tu milik kita, gerai atas nama kita, tapi belum tentu hak kita. Betul tidak? Bila mati jadi hak siapa? Hak anak, hak orang yang berhak menerima pusaka. Hak kita sedekah. Sekarang ni kita kena kempen betul-betul. Kempen apa? Kempen kita sendiri supaya sayangi harta anda. Harta kita milik kita. Macam mana cara? Sedekah. Itulah dia kata, orang yang betul-betul beriman, yakin dengan hari kiamat, mereka akan banyak ibadat. Sebab apa? Sebab dia yakin dia akan bertemu dengan Allah, dia yakin dia akan dapat pulangan yang besar daripada apa yang mereka buat. Nabi sebut dalam hadis, was-sadaqatu burhanun. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda orang beriman. Lepas, sebab dia yakin dia akan dapat pulangan. Allah Ta'ala gambarkan sedekah tu macam bagi hutang, bagi hutang kepada Allah. Hutang mesti dibayar. Maka itulah dia panggil, ibarat kata sedekah tu seperti hutang. Jadi naknya pada hari pembalasan, kita orang yakin dia tak akan buat maksiat. Yang kelima. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Allahu Akbar. Dan mereka yang cemas, takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Jadi takut sentiasa. Tengok ni, lamma kana din, agama itu, maliki yaumiddin, agama itu iaitulah pembalasan. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Hari Tuhan nak balas balik kita. Maka ada orang yang duduk memikir balasan itu pahala saja. Jadi kita kena ingat, lil ilmi bi umumi rahmatihi subhanahu. Jadi banyak lagi balasan Allah Taala tu. Pahalanya, rahmat Allah Ta'alanya, dan banyak lagi perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Itu dia panggil, jadi kita takut, kita dalam keadaan cemas sentiasa. Itu dia panggil orang yang beriman. Orang yang takut ni, hati dia cemas. Cemas apa? Yang pertama sekali, cemas takut Tuhan tak terima amalan kita. Takut Tuhan tak terima amalan kita. Cemas, takut kita mati tidak husnul khatimah. Sebuah ni rasa menggigil kita. Adakah kita akan mati dengan la ilaha illallah? Adakah kita mati di tempat yang baik-baik? Ataupun na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala mati dalam keadaan duduk mengumpat orang, mati di tempat maksiat. Allahu Akbar. Ini kita bimbang hidup kita, sudah bimbang ke orang lain lah. Kita bimbang hidup kita. Kalau tu Nabi kita ajar dalam doa kita, di akhir salat kita, ya muqallibal qulub, jangan tak baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kita pula dah bagi dah risalah tentang istiqamah. Di antara doa yang kita kena baca istiqamah ni, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Jadi kena baca sentiasa. Jangan tak baca ni istiqamah. Dia panggil risalah istiqamah ni, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal qaur. Baca sentiasa ni. Kembar dengan doa, ya muqallibal qulub. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita ketika kita nak mati kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Takut. Jadi orang mukmin orang takut. Orang confident munafik. Aku apa takut? Islam dalam perut mak lagi. Oh, sedap. Mengaji dengan guru-guru yang mursyid. Confirm mati masuk syurga. Ini orang gurur dia panggil. Munafik sifat macam tu. Orang mukmin takut. Kata di ulama salaf, adraktu, aku sempat bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Ya khafun, semuanya takut mereka itu ke atas diri mereka, takut tidak dapat husnul khatimah. Ini orang takut. Tengok ni. Tengok ayat surah Al-Mu'minun, tanda itu. Surah ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
annahum ila rabbihim raji'un. Mereka telah menunaikan tanggungjawab, solatnya, berapanya, tapi hati dia gemetar takut. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Adakah ahli maksiat?" Nabi kata, "Tak Aisyah. Mereka ni orang baik, orang soleh, tapi hati dia gemetar, takut Allah tidak kabulkan amalan dia." Tapi jangan lebih takut. Kita kena seimbang di antara takut dengan raja, mengharapkan. Kalau terlalu takut, kita jadi manusia yang kecewa. Terlalu raja mengharapkan, kita jadi manusia liberal, manusia sekular, manusia yang tak apa benda atas dunia ni. Ni timbul sehari dua ni filem pelik-pelik ni. Berapa dia pilih hak dia baru sehari dua ni. Ni hak duk ajar budak-budak ni kebebasan, nak murtad boleh, apa boleh ni. Kita kata itulah cabaran dunia hari ni. Pihak-pihak penapis pilih pun bocor juga. Pihak penguasa pun tak apa nak tegas, maka jadilah benda macam ni. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik. Maknanya orang ni sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, berwaspada supaya iman dia tidak tercabut, hati dia sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Berapa dah kita? Sebelum ni tu. Sudah ayat tadi. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seorang pun merasa aman terhadap. Yang berasa duk rasa aman, diri dia ni aman ni siapa? Munafik. Orang beriman cemas, berwaspada, berjaga-jaga sentiasa. Yang keenam, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Dan mereka yang menjaga kehormatan diri dia, jaga kehormatan diri daripada perkara keji dan mungkar. Sebagaimana dalam ayat lepas, orang beriman bersihkan jiwa dia dengan salat, bersihkan harta dia dengan sedekah. Ayat ini, ayat sifat yang keenam ni, Allah Ta'ala minta supaya kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan hidup kita daripada segala najis, kotoran maksiat, kotoran mungkar, kotoran fawahish, terjebak dengan zina, terjebak dengan maksiat, terjebak dengan riba, terjebak dengan apa ni, dengan rasuah, dan banyak lagi terjebak dengan benda-benda yang karut, yang tak baik. Ia mengikut hawa nafsu semata-mata. Kita kata ini yang patut berbahaya. Hari ini orang duduk tular, dia panggil menentang rasuah. Saya sokong menentang rasuah, tapi jangan lupa menentang riba juga kena sokong, kena tularkan. Ustaz Abu Anas, riba ni untuk ekonomi, rasuah untuk apa? Untuk ekonomi juga. Kalau dua-dua itu haram, kita serentakkan serangan kita kepada dua-dua mungkar ini mesti dihapuskan. Jangan separuhnya. Dia kata apa ni? Baik, kita berpindah kepada jadi walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kehormatan diri dia, jaga apa ni, kemaluan dia, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isterinya. Pada isteri halal yang dinikah dengan betul, teruskanlah. Atau hamba sahayanya. Hamba sahaya ni kalau waktu ada hamba dulu lah, sekarang ni hamba dah tak ada lagi. Kan? Waktu ni orang tak sebut lagi, jadi tak ada lah dia. Fa innahum ghairu malumin. Maka sungguhnya mereka tidak tercela. Maknanya orang yang duduk dengan isteri dia tidak dicela sebab benda halal. Cela apa pulanya? Duduk dengan isteri tu. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian itu. Ada isteri tak mau hidup zina dengan bini orang lain. Hidup main dengan apa ni, dengan pelacur-pelacur. Hidup mengorak dengan janda-janda. Ini orang jahat. Ataupun ulama kata faman ibtagha wara'a zalik. Tempat yang halal ada, dia pergi cocoh tempat yang haram. Itu pun termasuk dalam wara'a zalik. Bini dia sendiri. Tapi pintu masuknya pintu depan, dia pergi ngomong kat belakang. Itu pun termasuk. Apalagi kalau LGBT ni, nikah sama jantan, lagi jahat. Faulaika humul adun. Maka mereka lah orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, makna dia ambil jalan yang salah. Jalan betul ada, dia ambil jalan salah. Jalan kahwin ada, dia ambil jalan zina. Jalan apa ni, berlaku persetubuhan mengikut pintu dia, dia pergi ngomong kat pintu belakang. Pintu najis. La. Ini dipanggil wara' azalik. Yang penting tak ikut jalannya. Allahul musta'an. Jadi siapa dia lari daripada itu, maka dia melampaui batas, telah melakukan perkara haram. Yang ketujuh. Tanda. Sifat yang ketujuh. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janji-janjinya. Ingatlah. Semua jenis bentuk amanah. Amanah ni bukannya jaga duit orang saja. Jaga kepimpinan amanah. Allah Ta'ala beri kepada kita jawatan. Belum boleh jawatan dulu macam-macam slogan yang kita laungkan. Nak tu, nak ni, nak berlaku keadilan, berlaku ketelusan. Bila kita pergi jawab, tak lupa kawan pula. Sebab itulah kata orang, membantu orang yang anjing yang tersepit. Setelah kita lepas dia gigit kita balik, lebih jahat daripada bantu yang betul-betul yang duduk di tempat lain. Membantu kawan yang susah, bila dia senang dia lupa kita, dia nyik kita pula, dia khianat kepada kita, lebih dahsyat daripada orang yang itu. Ingat baik. Ini amanah kepimpinan Allah Ta'ala beri dengan dua sebab. Tanda tuan-tuan. Allah Ta'ala beri amanah ini dua sebab. Kepimpinan kita menang ni dua perkara. Yang pertama, kerana keikhlasan kita. Allah nak beri kepada kita pahala yang banyak. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, golongan yang pertama, layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang tak kena kepada orang. Itu pemimpin adil. Ada orang yang Tuhan beri jawatan, dia nak sangat, sepanjang hidup dia berjuang nak ke jawatan, Tuhan bagi. Supaya Allah Ta'ala nak memperkenalkan dia kepada masyarakat. Dan Allah Ta'ala angkat supaya orang kenal dia ni. Oh, ni sebenarnya perjuangan dia. Yang duk lau kan, slogan-slogan yang dia lau semua tu retorik kata orang. Nak mencari kedudukan, bila dapat kedudukan, itulah orangnya. Jadi, kalau kita tak dapat kedudukan, kita tak kenal. Jadi Tuhan nak memperkenalkan. Sama ada Tuhan nak beri pahala, dia ikhlas, ataupun Tuhan nak memperkenalkan ini sebenarnya jiwa orang ni yang duk berjuang berpuluh tahun, bertepik sana sini, rupanya itu je lah yang mereka nak. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi amanah ni berat. Anda ada baca hadis, tuan-tuan tengok. Ada sebuah kitab yang saya baca, Arba'una hadisan, 40 hadis mencela kaum muslimin. Imam Ibn Hajar telah bawa kepada kita beberapa hadis yang menyebut tentang bahayanya pemimpin yang zalim, pemimpin yang rakus, pemimpin yang balas dendam, berdendam kepada orang, pemimpin yang tidak berlaku adil kepada masyarakat. Tunggulah mereka di akhirat. Banggalah atas dunia ni boleh jalan sana sini, naik kapal terbang, naik helikopter, naik kereta diiringi oleh polis, tapi tunggu kita mati apa yang kita nak berlaku. Na'udzubillahi min ghadabillah. Baik, kita berpindah kepada sifat yang ke-9. Wallazina hum bi syahadatihim qaimun. Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar, lagi adil semasa mereka menjadi saksi. Jadi naknya
Orang yang betul, bila kita tahu benda benar, kita jadi saksi. Jangan sembunyi persaksian. Aku tahu tapi aku tak mau pergi mahkamah. Tak. Kalau tahu, kita mesti mempertahankan, menegakkan yang benar itu. Jangan main. Biarlah orang lain. Apa dia orang lain? Siapa nak bela kebenaran kalau kita semua pakat lari belakang. Baik. Kita pergi kepada sifat yang terakhir, yang ke-10. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, yakni mengerjakan pada waktunya dengan cara yang sempurna. Jadi yang pentingnya paksi nak hilang daripada resah, paksi nak hilang daripada penyakit-penyakit dunia ni. Duduk di mana? Duduk di salat. Allahu Akbar. Duduk di salat. Orang jaga salat, kesimpulannya orang ni lah yang hilang resah, hilang gelisah, orang yang tidak bakhil, sebab betul-betul dia sentiasa berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Kata seorang ulama salaf, tulis kata-kata ulama salaf ni. Dia kata, nama dia Yahya bin Muaz. Qala Syekh Yahya bin Muaz, siapa dia? Hati dia, orang yang hati dia sentiasa bergantung dengan dunia, dengan tamak pada dunia, maka terkoyaklah agama dia. Allahu Akbar. Terkoyak agama seorang itu selagi hati dia bergantung dengan dunia. Sebab saya nak cakap betul, tak boleh, tak berani, takut kena pecat, kena tukar jawatan, kena tu kena ni. Cakap betul, cakap tak betul, merapu pula, macam-macam akan berlaku. Koyak agama dengan sebab cintakan dunia. Na'udzubillah. Baiklah, akhir ayat ini Tuhan kata apa? Ulaika fi jannatin mukram. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka yang demikian sifatnya ditempatkan dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Tengok nota di bawah. Oleh kerana balasan di akhirat ialah natijah dari amal usaha yang dikerjakan di dunia, maka ditegaskan dalam ayat ini bahawa orang-orang yang beriman, yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, itulah yang akan beroleh sebaik-baik balasan di dalam syurga dengan mendapat kemuliaan dan penghormatannya. Jadi kita ni, maknanya kita bukan masuk syurga semata-mata dengan amalan. Kita dah bincang dalam hadis yang lepas. Tapi kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, macam mana aku nak dapat rahmat? Buat benda yang Tuhan suruh. Tinggal yang dilarang baru dapat rahmat. Bila dapat rahmat, layak ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami ini apa dia? Orang yang layak ke syurgamu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Tamaklah 10 sifat. Ada 10 sifat ni, hilang 10, 3 sifat yang buruk. 3 sifat mazmumah, halu, jazu, manu. Hak marinya as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat. Allahu Akbar. Orang jaga salat, orang yang tak buat benda mungkar. Orang yang tak buat benda keji. Orang yang tak akan ambil riba. Tak terjebak dengan rasuah. Tak terjebak dengan zina. Tak terjebak dengan khelwat. Hari ni macam-macam cerita kita dengar. Dulu warak, tiba-tiba mari gewel lama jumpa balik, ini bahaya. Ni sekarang ni banyak kes-kes yang berlaku ni. Bila dia bercerai, syaitan masuk lalu dalam hati. Awak kena baik mulangnya bini ni. Bini pun hok baikin dulu tu, hok garang dulu tu, bila bercerai lembut dengan bekas suami. Ini mainan syaitan. Hati-hati tuan-tuan. Mana terlibat dengan mana-mana ni, kalau nak klik baik, nak balik semula kepada suami, balik kahwin cepat-cepat. Jangan duduk bergawe lagi sana sini. Ini semua ni perbuatan permainan syaitan yang akan merusakkan kehidupan kita, wal iyaz billah. Banyak kes. Baiklah, kita tamatkan dulu. Kita 10 sifat ini, mudah-mudahan Allah Taala jadikan panduan dalam hidup kita untuk melayakkan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid. Ada 5 faedah ringkas yang saya nak sampaikan
kepada kita. Yang pertama, tengok ayat yang pertama ni. Panjang ayat kita ni, ayat 8-19. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni mudah resah, tak sabar dan bakhil. Dia kata apa? Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, apakah hikmat? Timbul soalan. Mal hikmatu? Apakah hikmat Allah Ta'ala buat sifat-sifat yang buruk ni? Kenapa Tuhan tak pasang dalam jiwa kita ni semua sifat baik belaka? Kenapa? Al-jawab, al-hikmatu fi khalqi syahwatil qabih. Hikmah Allah Ta'ala ciptakan syahwat yang buruk ini untuk apa? Liyumani'a nafsahu, supaya kita belajar. Kita orang solat ni kita tahu, aku ni kalau sifat bakhil bukan sifat orang betul-betul beriman. Kalau sifat resah bukan betul-betul orang yang tawakal. Kalau sifat tak sabar bukan betul-betul orang yang apa ni, sifat yang dipuji oleh Allah Taala, sifat sabar. Jadi kita kena, dia panggil apa ni, belajar riyadatun nafsi, pelatih jiwa supaya sentiasa melawan syaitan, lawan nafsu, barulah kita dapat pahala. Jadi itu sebab di antara hikmat kenapa Tuhan buat perangai buruk, kenapa dia adakan syaitan. Ada orang tanya, syaitan ni faedah ke apa? Ada faedah. Syaitan ada faedah. Iya. Barulah kita tahu siapa yang lawan syaitan, siapa yang ikut syaitan. Na'udzubillah. Siapa lawan syaitan, dia selamat. Siapa ikut syaitan, dia binasa. Allahu Akbar. Jadi 3 sifat buruk ni kita mesti lawan. Dalam kitab yang saya dah syarahkan, nama dia Penawar Bagi Hati. Kena beli kitab ni yang belum ada. Ambil beli kitab ni, buka dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Di sana ada syarah 30 siri kuliah tentang Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sifat yang kedua, faedah yang kedua, wa iza massahul khairu manu'a. Manusia ni bila dapat kebaikan dia bakhil, dia tak bagi, kupit. Bakhil dia. Orang Kelantan kata kupit. Ai mubalighan fil imsak, sangat-sangat bakhil dia. Simpan harta dia. Lin himaki fi hubbil ajil, kerana dia nak ambil hak segera, dia lupa kepada akhirat. Ingat. Jadi orang yang sifat orang beriman, sabar dengan syukur. Sifat orang yang lemah iman, apa tadi? Halu, jazu, manu. Jadi 3 sifat yang buruk ni kita kena buang dalam diri kita, wal iyazu billah. Faedah yang ketiga, tengok. Faedah yang ketiga, Tuhan kata wa jama'a fa'au'a. Dia kumpul harta kemudian dia sayang. Innal insana khuliqa halu'a. Maka manusia bila dia diciptakan dengan sifat gopoh, sifat dengan resah, sifat tak sabar. Jadi kata ulama, wa iz zakarallahu al-hala huna aqiba mazammatil jam'i wal iya. Allah Taala kata sifatmu ni setelah kamu kumpul harta, kamu bakhil. Itu dia panggil manusianya. Maknanya sifat bakhil, sifat resah, sifat tak tenang ini boleh dihilangkan. Dengan cara mana? Dengan cara kita kembali kepada 10 ayat yang 10 sifat yang akan disebut selepas daripada ini. Jadi di sini para ulama mengatakan akhlak kita ni kasbiyun, tanda sikit bahasa Arab ni. Akhlak manusia ni kasbiyun am wahbiyun. Kasbi mana kita usaha. Kalau kata wahbi dengan bahasa dengan hawa mati. Jangan hawa bagi atas pula, jadi makna lain pula. Wahbiyun maknanya anugerah Allah semata-mata. Jadi sifat kita ni adakah semata-mata anugerah kita jadi baik, jadi lemah lembut, ataupun kasbiyun kita boleh usaha jadi lembut. Jadi para ulama mengatakan kasbi. Ada yang Allah anugerah memang sifat dia lembut ya orang ni. Tak marah pada orang. Tengok dia senyum. Ada orang ni membekeng, garang, tapi dia usaha berlembut, didik nafsu dia, kekang jiwa dia jadi lembut. Boleh. Tak ada orang kata. Orang terkenal Sayyidina Umar ni seorang yang tegas, garang. Lepas masuk Islam, ada ahli sejarah kata ada lurah
Nih, laluan air mata di sini. Di muka Sayyidina Umar. Banyak menangis. Dia kata, oh, aku ni orang gedebek. Jangan itu lah. Kita gedebek dengan manusia, tapi kita kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ingat. Jadi sifat manusia ni wahbi wa kasbi. Ada anugerah dan ada yang kita kena usahakan. Yang ke berapa dah kita? Yang keempat, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maka Allah Taala sebut sifat yang baik itu nak didik jiwa, didik nafsu, nak didik semua ni duduk berpaksi kepada mana? Berpaksikan pada solat. Orang yang jaga solat, orang yang betul-betul daimun, duduk di atas solat. Solat inilah orang yang betul-betul apa? Betul-betul akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Iaitulah kita jangan lupa beberapa sifat yang kita boleh simpulkanlah. Yang kelima ni sifat pemurah, jaga hak orang miskin dengan keluar zakat, dengan infak, dan juga sentiasa hati kita ni takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni kita overconfident. Bila kita bagi sedekah orang, ambil gambar prek. Pergi Mekah pula sudah tawaf ambil gambar. Sekarang ni satu fenomena. Fenomena bergambar beramai-ramai depan Kaabah. Ini satu fenomena yang buruk, yang tidak baik. Travel haji bawa banner lagi tu depan Kaabah, kumpul geng-geng dia, ambil angkat banner, ambil gambar depan Kaabah. Ini dia panggil marketing. Nak tunjuk gambar syarikat kita di depan Kaabah. Kita tahu ayalah. Depan Kaabah ni kita duk hormat kepada sahibul bait, hormat kepada Allah Azza wa Jalla. Semalam pusat dakwah Arab Saudi keluar gambar, dia kata ayuhal hajj wal mu'tamir, wahai para jemaah haji dengan orang umrah, janganlah bergambar depan rumah Allah. Di sini tempat kita beribadat kepada Allah. Hahuna tuskabul amarat. Di sini tempat kita menumpahkan air mata kita, bukan tempat bersuka-suka. Mari nak tunjuk nama syarikat, nama jenama. Aduh jual buat konten. Pergi Mekah nak buat konten kata orang sekarang. Nak buat TikTok. Kita kata na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Taala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Sifat orang baik sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Cemas. Aku tawah ni Tuhan terima ke tidak? Aku sa'i ni Tuhan kabul ke tidak? Aku berjalan di sini menjadi tetamu Allah ni Tuhan terima ke tidak? Ni tersengih-sengih. Macam apa benda duduk mari kumpul ramai-ramai duduk ambil gambar depan Kaabah ni. Nak tunjuk barang-barang jualan dia, angkat bendera dia punya syarikat. Kita kata ini perbuatan buruk yang tidak baik, yang kita tidak setuju, yang kita tidak benarkan. Orang yang pergi dengan saya insya-Allah tidak akan berlaku depan Kaabah sedemikian. Lain-lain tempat boleh tahan. Ini tempat Kaabah. Jahiliyah pun menghormati Kaabah. Kita orang Islam tersengih depan Kaabah. Sama juga. Dia duduk sengih depan kubur Nabi, duduk main selfie depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata kalau Rasulullah hidup, mau buat ke tidak perangai lagi ni? Tak buat. Kenapa waktu Nabi kita wafat kita tak menghormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini semua perangai buruk, fenomena yang mesti dinasihat dan dihapuskan daripada masyarakat supaya kita sentiasa isfaq, hati kita ni takut, cemas sentiasa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, jadi kesimpulan daripada apa yang kita baca ni, wa fi hadhil ayati, dalam ayat-ayat yang kita baca ini, wasafallahu ta'ala ahlas sa'adah. Allah Ta'ala sifatkan orang yang bahagia, orang yang mulia, orang yang baik, orang yang bersifat dengan 10 sifat yang disebut ini, dan mempunyai akhlak yang mulia daripada ibadat badaniah seperti solat, jaga solat, ibadat qalbiyah, ibadat hati, sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla, ibadat harta, sentiasa zakat dan juga infak, dan menjaga akidah-akidah, menjaga muamalat, menjaga segala perkara. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam sedi yang akan datang kita akan sambung ayat 36 sehingga ayat 44. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.